Assalamualaikum dan hai. Untuk video kali ini aku nak kongsikan dengan korang cara untuk menggunakan router tambahan sebagai access point. Okay, sebagai contoh macam aku ada router tambahan daripada Time yang aku tak pakai dan aku akan gunakan router ini sebagai access point. Kalau korang nak tahu, jom tengok video ni sampai habis. Okey, sekiranya korang ada router tambahan yang tak digunakan ataupun router spare, actually korang boleh gunakan router itu dalam mode access point dan gunakan dia untuk membesarkan lagi coverage wifi di rumah korang, dan pada waktu yang sama korang boleh menggunakan LAN port yang berada di belakang router itu sebagai LAN port tambahan ataupun kita panggil dia sebagai network switch. Tapi satu benda yang korang kena tahu adalah untuk menjadikan router ini sebagai access point, korang wajib menghubungkan router utama dan router tambahan ini sebagai access point dengan menggunakan LAN cable. So sekarang aku akan tunjukkan benda-benda yang korang perlu ada dan juga cara untuk set up access point. Sebagai contoh, ini adalah router utama korang di mana port WAN-nya telah dicucuk daripada modem korang. Dan ini pula adalah router tambahan yang bakal aku gunakan untuk video ini. Dan langkah seterusnya adalah korang perlu turn on router tambahan ni dan korang perlu reset router tambahan ini. Cara untuk reset adalah selepas turn on, pastikan LED indicator telah menyala dan seterusnya korang perlu cucuk pada lubang reset. Cucuk untuk beberapa saat, dalam 5 hingga 10 saat sehingga lampu LED itu berkelip. Setelah berkelip, korang boleh cabut dan biarkan proses reset ini berjalan lebih kurang dalam 2 ke 3 minit. Okey, nampaknya proses reset telah selesai. Sekarang apa yang korang perlu buat adalah korang kena sambungkan laptop ataupun PC korang ke mana-mana port LAN daripada router tambahan ini. Bukannya WAN port ya, LAN port. Disebabkan laptop aku tiada port LAN, aku menggunakan USB adapter. Langkah pertama adalah korang perlu turn off kan wifi laptop ataupun PC korang supaya dia tidak mengganggu, sebab kita hanya nak menggunakan LAN sahaja. Seterusnya korang boleh login menggunakan IP address, username dan password yang tertera di bawah router tambahan korang itu. Pertama sekali, apa yang korang perlu buat adalah korang kena check sama ada router tambahan korang itu support fungsi access point mode ataupun tidak. Sebab tak semua router support fungsi access point mode. Sekiranya router korang menyokong fungsi access point mode, korang boleh aktifkan access point mode itu dan hanya ikut arahan step by step yang tertera pada router tersebut. Sekiranya router tambahan anda tidak menyokong fungsi access point mode, anda boleh terus tengok video ini dan saya akan terangkan cara untuk menggunakan router sebagai access point secara manual. Korang boleh login menggunakan IP address, username dan password yang tertera di bawah router tambahan korang itu. Setelah login, korang perlu cari setting untuk menukar LAN IP address. Okey, dekat sini aku nak tekankan bahawa korang perlu tahu IP address router utama korang. Sekiranya router utama korang menggunakan IP address yang sama seperti contoh aku, iaitu 192.168.0.1, apa yang korang perlu buat adalah korang hanya perlu menukarkan kepada .1 itu ke .2 untuk router tambahan ini. Tapi sekiranya korang menggunakan router yang menggunakan IP address yang lain, sebagai contoh 192.168.1.1, korang perlu tukar .1 yang terakhir itu kepada .2. Dan selalunya router akan restart secara automatik setelah korang tekan save.
restart, selalunya dia akan auto redirect kepada IP address yang baru, iaitu kepada 192.168.0.2 yang telah kita tukar baru-baru ini. Tapi sekiranya router anda tidak auto redirect, korang boleh type secara manual untuk login semula. Setelah login, korang perlu mencari setting DHCP dan korang perlu turn off-kan DHCP server untuk router tambahan ini. Untuk router ini tidak perlukan restart setelah korang tukar, tapi ada setengah router mungkin korang perlu restart. Dan langkah terakhir adalah untuk tukar ataupun kita configure wireless setting daripada router tambahan ini. So korang boleh tukar SSID untuk 2.4 GHz. Kat sini aku akan menggunakan password yang simple. Dan untuk channel pula aku suggestkan korang untuk tukar dan menggunakan channel yang berbeza daripada router utama. Dan tekan save. Korang boleh repeat proses yang sama untuk SSID 5 GHz. Dekat sini aku menggunakan access point 5 dan password yang simple. Dan seterusnya untuk channel, sebaiknya korang menggunakan channel yang berbeza daripada channel Wi-Fi utama korang. Dan tekan save. Langkah seterusnya adalah korang perlu connectkan daripada router utama port LAN ke port LAN router tambahan korang. Okey, dekat sini aku perlu tekankan bahawa sekiranya korang menggunakan mana-mana ISP yang perlu menggunakan VLAN, korang perlu pastikan bahawa port LAN daripada router utama korang mengeluarkan internet, sebab ada setengah VLAN yang telah set untuk setengah port LAN itu hanya untuk IPTV ataupun VoIP. Okay, dekat sini aku akan sambungkan daripada router utama port LAN ke mana-mana port LAN router tambahan. Dan langkah seterusnya adalah korang hanya cabutkan port LAN daripada laptop dan juga router tambahan. Okey, langkah terakhir adalah korang hanya perlu turn on-kan semula Wi-Fi di laptop atau PC korang dan cuba connectkan kepada SSID yang kita baru create. So sebagai contoh, aku akan connect kepada access point 5 dan menggunakan password yang aku telah set tadi. Sekiranya semuanya berjalan lancar, anda sepatutnya sudah boleh menerima internet. Kat sini aku akan cuba pergi ke google.com dan juga youtube.com untuk buktikan yang proses ini telah berjaya. Okey, sampai situ saja untuk video kali ini. Sekiranya korang dah cuba test projek ni di rumah korang, boleh kongsikan sama ada dia jadi ataupun tak jadi pada bahagian komen di bawah. Dan sekiranya korang ada apa-apa soalan, boleh juga letakkan di bahagian komen. InsyaAllah aku akan cuba jawab. Dan jangan lupa like video ni, subscribe channel YouTube aku. Dan dengan itu, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.